Assalamualaikum semua, saya Nakas Raimi, Aesthetic and Compounding Pharmacist untuk Nakas Skintelligent. Okey, hari ni saya nak kongsi. Baru-baru ni kan saya ada dengar ada patient pesakit yang diberi ubat suppository tapi dia makan ikut mulut. So benda ni sangat menyedihkan. Sebab apa? Sebagai salah seorang pharmacist, ini adalah tanggungjawab kita untuk pastikan patient dapat ubat yang betul, makan dengan cara yang betul dan juga compliance. Itu sangat penting sebab setakat dapat ubat tapi tak compliant. Compliant itu maksudnya makan hari-hari itu pada waktu yang betul dengan cara yang betul secara konsisten. Itu maksud compliant. Okey. Jadi bila mereka tak diberi info yang betul, mereka makan ubat dengan cara yang salah. So yang paling menyedihkan adalah suppository. Okey, suppository sepatutnya dimasukkan melalui rectum, patient makan ikut mulut. Okey, so ini memang sangat tak boleh diterima dan saya rasa benda ni satu, bahayakan kepada patient. Yang kedua, matlamat tak sampai lah, maksudnya efek tu tak ada. Okey, so hari ni saya nak kongsi so you all tahu apa itu suppository, dan satu lagi yang jarang orang dengar adalah pessary. Okey, so kita ada suppository dan kita ada pessary. Ada dua jenis dosage design yang saya akan kongsi hari ni. Okey, so satu ni adalah ini suppository. So biasa nampak tak ubat ni? Biasanya bentuk dia macam apa kita panggil ni, macam peluru. Hujung tajam sikit macam tu. Dan okey, biasanya ubat suppository ni kebanyakannya adalah untuk tujuan contoh seperti ubat tahan sakit. Okey, analgesic kita panggil untuk demam, kita panggil untuk demam, untuk kurangkan inflammation, kurangkan bengkak dan juga ubat untuk buasir. So biasanya you all selalu akan jumpa dalam bentuk suppository macam ni. Okey, dia dibuat menggunakan cocoa butter. Okey, so bila dia berada pada body temperature kita, dia akan melted cair. Jadi bahan aktif yang di-carry, contohnya kat sini ada paracetamol. Bahan aktif dalam ni adalah paracetamol. So paracetamol tu dicampur dengan cocoa butter dan formulate, dia jadi dalam bentuk peluru macam ni. Okey, so ini adalah kegunaannya untuk masuk melalui rectum ataupun melalui lubang dubur kita. Okey, so cara nak guna macam mana? Senang saja. Pertama sekali saya nak ajar cara simpan. Okey, ubat dalam bentuk ni akan simpan dalam peti ais tingkat bawah tu. Maksud temperature dalam 2 hingga 8. Simpan dalam tu supaya dia tak cair. Sebab kita tahu suhu kat Malaysia ni panas. Kalau room temperature, you akan rasa dia melted. Dia akan jadi lembik. So letakkan dalam peti ais. Bila perlu baru you all ambil satu, buka. Okey, you all contoh macam ni saya tunjukkan. Okey, so ini sebiji ada sebiji ubat macam ni. So you all just buka sahaja macam ni. Okey, tak payah buka sampai habis, buka macam ni. Okey, first kali kalau you all kat rumah tu ada Vaseline. Okey, tak ada Vaseline pun, Vaseline tahu kan? Itu petroleum jelly, ataupun you all ada lubricant. Lubricant macam KY jelly ke, benda tu bantu untuk masuk smooth, tak sakit. Especially banyaknya kita bagi pada kanak-kanak. Bila demam, especially tu temperature sangat tinggi, kita akan galakkan guna suppository. Sebab apa? Sebab dia act lebih cepat berbanding dengan ubat yang you makan. Sebab bila makan ni dia akan masuk perut dia akan digest dulu and then get absorbed, so it takes a while. Tapi kalau masuk terus ke rectum, okey, dia akan terus diserap oleh kita punya dinding-dinding, capillary dinding tu, dan terus bagi action. Sebab masuk dalam rectum tu, dia akan duduk dalam tu. So dia akan melted. Dia melted, ubat tu akan diserap oleh kita punya capillary darah di situ dan terus bagi action. So efek dia lebih cepat, lebih pantas dapat result. Maksudnya kalau budak tu demam, dia masuk, you akan nampak temperature tu turun lebih cepat berbanding dengan ubat dia masuk ikut mulut. Dan juga kegunaannya kalau budak susah sangat nak makan ubat, dia makan muntah ataupun tengah ada penyakit apa kita panggil muntah-muntah ke cerit-berit ke kan, so susah dia nak makan ikut mulut. So ini adalah antara option lain yang boleh bantu. Okey, so readykan ubat tu macam ni. You all letak Vaseline tu dekat atas sini, atas dekat di keliling ni. Pastikan tangan korang bersih. Okey, so ada kanak-kanak tu you all baringkan ke tepi, mengereng. Satu kaki tu tarik ke tepi, satu kaki tu tarik ke atas, so you all nampak lubang dubur dia tu. So you just ambil ubat ni, terus tolak masuk ke dalam. Okey, tolak masuk, jangan terus tolak tinggal situ je. Tolak, pegang sekejap, sebab kadang-kadang budak-budak ni dia akan ada resistance, dia akan masuk sekejap. Nampak dalam berapa saat, dalam 5 second, 5 saat macam tu, dan dah okey lah. Okey, so sebenarnya tak sakit pun. Okey, tak sakit, tak rasa apa-apa pun, tapi aku rasa mungkin kurang selesa sikit je lah. Dan pastikan bila dapat ubat macam, tolong jangan makan. Ini bukan untuk makan. Alright, yang kedua adalah pessary. So pessary ni adalah ubat
yang kegunaannya untuk masuk through kita punya vagina ataupun faraj kita untuk perempuan lah. So ini adalah nama yang kita panggil pessary. Kalau tadi suppository, ini adalah pessary. So antara pessary yang banyak digunakan adalah antifungal. Antifungal ni apa? Okey, selalunya biasanya you all akan tengok, pernah dengar tak orang kata keputihan? Okey, itu adalah antara penyakit yang disebabkan oleh fungal. Okey, bila kita punya pH kat bawah tu tak betul ataupun orang mengandung ia akan menyebabkan pH tu akan berubah, ataupun you all on antibiotik lama. So benda tu, ataupun tak bersih, kurang bersih, ada menstrual and then tak bersihkan dengan baik. So ada boleh menyebabkan fungal tu berlaku. Fungal ni adalah kulat, jangkitan kulat. So kita akan nampak sebagai dia akan keluar macam keputihan dan dia ada bau. So benda ni tolong you all janganlah pergi ambil jamu merepek-repek tak apa-apa semua tu, makan apa semua Sebab apa? Okey, cara mudah, cara selamat, gunakan antifungal. Kita panggil pessary. So pessary ni beli kat farmasi sahaja, it's over the counter medication. Just minta kat farmasi tu dan tanya lebih lanjut, bagi tahu masalah apa dan juga macam mana cara nak guna. Okey, so bila you all beli pessary, okey, you all akan buka, bila nampak dalam tu macam ni, dia akan satu tube panjang macam ni. Okey, dan juga satu ubat. Okey, so dia ada beberapa jenis dosing. So ada yang single dose, ada yang 3 times. Okey, so biasanya kalau untuk yang first time, tak pernah, jarang dapat penyakit ni ataupun dah gap jauh dengan first time kena dulu kan, biasanya kita akan advise ambil single dose pun dah cukup. Tapi kalau katalah kes keputihan tu berlaku kerap, maksudnya baru je dalam 3-4 minggu yang lepas ataupun sebulan yang lepas, so the next one yang you kena ambil yang 3 punya dos, 3 days dipanggil, 3 days punya dos. So yang tu tak masalah, you all pergi farmasi, you boleh tanya, ceritakan history tu. Okey, so kat sini nak tunjuk macam mana cara nak guna. Okey, dia macam ni. First kali pastikan tangan you all bersih, bersihkan juga bahagian bawah tu. Okey, kemudian buka ini dalam ni tablet dia macam Panadol tu tau. So kalau tengok sini nak buka kat sini So kau tengok sini. Dia tablet macam Panadol extra. Dia panjang sikit macam tu. Okey, tablet dia. So you all buka, masukkan dekat hujung sini. Letak saja kat sini. Sebab dia ada satu tube untuk tolak ni kan. So bila masuk tu, you all just standby macam ni. So you all baring dalam keadaan macam ni, kangkang macam tu, baring baring flat. Okey, boleh macam saya kata, boleh, kalau boleh gunakan lubricant tu apa-apalah, you boleh pergi kat farmasi tu minta KY jelly ke apa ke. So lubricant ni letak sikit dekat bahagian bawah tu, letak sikit kat ubat tu. Okey, so you just masuk ke dalam sikit and then tolak. Kita just make sure benda tu berada di dalam. Okey, sebab apa? Bila you all ada keputihan tu atau fungal infection tu, dia adalah infection di bahagian itu sahaja. Jadi that's why kita nak letak ubat tu kat situ supaya dia boleh bunuh fungal kat situ dan you all akan rasa okey. Okey, so saya advise biasanya kita masukkan tu sebelum tidur supaya bila you all masuk, you terus tidur, benda tu akan stay kat situ, tak bergerak. Okey, dan biasanya next morning you all pergi tandas, you all akan nampak keputihan tu keluar banyak lah. So it cleans the area dan biasanya satu kali guna pun you boleh nampak berkesan terus baik, tak ada masalah dah. Sebab apa? Keputihan ni satu, kenapa kita kena treat? Dia adalah infection So you all kena treat lah infection ni, dia adalah penyakit. So dia menyebabkan kegatalan, dia boleh menyebabkan rasa kurang selesa, menyebabkan bau, yang mana dah kahwin tu akan affect you punya hubungan kelamin lah. Dan juga boleh jangkit kepada pasangan korang. So benda tu sangat-sangat penting So you have to treat. Nampak start ada masalah macam tu, tak perlu pergi cari benda merepek-repek. Okey, ada ubat yang memang spesifik untuk treat fungal tu. Dia panggil Cotrimazole ubat ni. So pergi farmasi, kata saya nak pessary, saya ada masalah keputihan. InsyaAllah selesai. Satu kali masuk ubat tu, insyaAllah masalah you all selesai. Okey, so dapatkan ubat yang betul, dapatkan nasihat yang betul. So pastikan jangan letak benda merepek-repek. Sekarang banyak juga saya tengok jual kat luar sana tu biji-biji tablet dah macam-macam benda herbal lah, rempah itu ni masukkan dalam tu untuk ketat lah, untuk treat keputihan lah. So cari treatment yang selamat, treatment yang memang proven, proven yang tak ada side effect. Sebab okey, masukkan benda-benda pelik benda-benda yang asing ke dalam badan ni kan, dia boleh menyebabkan penyakit lain pula. Ni tak ada infection, you boleh dapat infection. Okey, so pastikan you all dapat nasihat yang betul, gunakan ubat dengan cara yang betul. Kalau tak faham, tanya sampai you all clear.
Okey. So, okey, kalau ada apa-apa soalan boleh DM kita, boleh PM kita. So, itu saja untuk hari ini. Bye.